Okay, Assalamualaikum, good morning. Hari ini kita akan masuk satu modul iaitu reflection of spherical surface. Reflection of spherical surface. Sebelum ni, before this saya dah cover untuk subtopik yang pertama iaitu reflection. Reflection ni kita dah settle habis. So dalam reflection kita ada law of reflection, spherical mirror, awak dah tahu lukis Ray diagram untuk mirror. Dan kita ada concave and convex mirror dan awak dah cover dengan equation. So settle dah sebenarnya untuk reflection. Ulangan sedikit reflection untuk concave dan convex mirror. The most important awak tahu macam mana nak lukis Ray diagram dan dia punya karakteristik of image. Dan awak kena tahu dia punya sign convention. Okay, so saya ulang sedikit sahaja dari segi Ray diagram. Macam mana kalau Ray diagram tu awak kena lukislah as usual. Tapi kita ni untuk convex mirror, awak tahu dia hanya ada satu sahaja jenis karakteristik, iaitu dia sentiasa virtual dan dia adalah inverted dan lagi satu dia adalah smaller. Itu untuk convex mirror. Kalau concave mirror dia ada banyak dia punya karakteristik. Dia depends on dia punya U. Depends dengan U dia. U dia ada banyak. U aja banyak So awak pula awak tahu kita dah belajar kalau concave mirror, so ini kita punya let's say mirror kita, concave mirror, kita kena shaded kan dia. Dan kita tahu dia ada okay, so kalau ni kita anggapkan dia adalah bulatan, so kita ada dia kat sini adalah center ataupun radius dia. Dan ini adalah dia punya F. So radius F dia. Ini yang kita dah belajar sebelum ini. Dan kalau saya pula, saya nak ingat, saya buat macam ni lah. So U pula, dia ada banyak tempat. So dia depends. Macam mana nak tahu? 5 tempat sahaja. Bergantung kepada yang ini. So awak tahu U yang pertama adalah berada di lebih besar daripada C atau lebih besar pada radius. U yang kedua pada C. U yang ketiga antara C dan F. U yang keempat adalah pada F. Dan U yang kelima adalah kecil daripada F. So ada 5 tempat U yang awak kena tahu. Kalau convex mirror di mana-mana sahaja, U di mana-mana sahaja, so dia punya karakteristik yang 3 ni. Tapi kalau concave mirror, so dia ada 5 tempat yang berbeza, karakteristik dia akan berbeza. So macam mana kalau saya nak ingat, saya just ingat macam ni lah. So kalau yang pertama ni, so U dia kat sini, so kita tahu dia punya size. Kalau dari segi size, saya ikut dia punya size lah. Daripada kecil ke besar so dia ni adalah smaller sebab kecil. Paling jauh dia kecil. So pada sini dia dah jadi same size. Same size. Ni saya ingat macam ni. So kat sini, so dia makin membesar. So dia akan jadi bigger. So yang ini dia akan jadi, lepas bigger, dia akan jadi infinity. Ni kat sini ni bigger. Lepas infinity dah habis dah. So dia patahlah balik, turun balik. Iaitu menjadi bigger semula. Itu dari segi kalau saya nak ingat. Ikut paling jauh dulu. Ni paling jauh, so smaller, same size. Lepas tu bigger, lepas bigger, infinity. Infinity habis dah lah tu. Lepas tu bigger balik, dia turun balik. Itu dari segi size. Lepas tu dan yang depan bila yang logik saya dah sebut sebelum ini, kalau mirror logiknya dia akan reflect. Kalau logik dia akan reflect. Bila reflect maksudnya dia punya image berada di mana? Image berada di in front, iaitu same side. Same side dengan objek. So belah depan sini, sebab apa? Belah sini logik lah sebab cahaya akan pantul. So yang ini, so kita akan ingat kat sini, ni adalah dia logik, dia real. So ini akan real balik, real lagi. So real, bila infinity, dah mula dah. Real ke virtual? Real ke virtual?
Okay, infinity. Lepas tu dah sambung kat sini, so dah virtual. Macam tu, awak ingat macam tu saja. Kemudian bila dah real, dia punya partner mesti inverted. Real dia punya partner inverted. So real atau virtual ni kita tak tahu. Okay, so bigger ni dia dah jadi upright. Upright. So macam tu, awak ingat virtual dia punya partner mesti upright. So real dia punya partner mesti inverted. So dari segi size, macam mana nak ingat? Size macam mana nak ingat? Size dia just tengok dia punya size daripada kecil, makin lama makin besar sampai ke infinity, lepas tu dia turun balik. Infinity tu dah maksimum dah lah. Dah tak tahu. Tak ada lagi besar daripada infinity. Macam tu. Itu cara saya hafal lah. Awak kena hafal. Awak kena hafal. Dan bila kalaulah real image-nya, ni image kalau image kalaulah dia real, mestilah bila real dia mestilah image-nya adalah positif. V-nya adalah positif. Kalau dia dah yang ini, dah virtual, V-nya dah jadi, V-nya adalah negatif. Itu sign convention. Kalau inverted terbalik, magnification-nya adalah negatif. Kalau dia upright, betul, tegak. So ini adalah magnification-nya adalah positif. So kena hafal lah. So kalau yang ini, ni semua objek berada di depan daripada mirror. So ini objeknya semua adalah positif. Dia adalah real objek. Itu sign convention yang awak kena hafal. So benda-benda yang awak kena hafal ni, awak kena tahu ni. So kena wajib lah, awak kena tahulah. So sebab kita penting dalam equation kita. So habis yang itu adalah saya ulang saja apa yang awak dah belajar sebelum ini. So hari ni saya nak masuk again sign convention sangat-sangat penting. Okay, so hari ini kita nak masuk 7.2 which is refraction of a spherical surface. Refraction of a spherical surface. Bila kata refraction, perkataan tadi untuk mirror reflect. So maksudnya kalau mirror bahagian belakang dia mesti legap. So sebab bila cahaya kena saja dia akan pantul kan. So itu adalah mirror. So bila kata refraction bermaksud surface-nya mesti clear. Sebab apa? Sebab bila kena sahaja pada surface, bila clear, so cahaya masuk saja dia akan terus tembus. Refract ni dia akan membiaskan ataupun dia akan membengkokkan cahaya. Dia akan tembus. Cahaya tertembus. So spherical surface, so bila awak tahu refraction saja, logiknya refraction logiknya adalah cahaya tu akan tembus. Bila cahaya tembus, maksudnya yang realnya adalah berada dekat opposite side of the object. Kalau sini kita ada objek, ini saya dah masuk sikit So kalau kita objek di sini, so yang real akan berada di belah dia di opposite side of the object. So ini adalah real, yang logik. Sebab cahaya tembus, case refraction cahaya tembus. So ni adalah equation yang awak akan jumpa. So awak akan jumpa U, distance of object, so V distance of image. N1 adalah, N2 adalah index. Index, so R adalah kita dah belajar. So bila kita kata spherical surface, so macam ni saya dah lukis tadi, dia seolah-olah kita bayangkan dia ada imaginary. So dia daripada satu bulatan. So R ini adalah, yang ini adalah R dia. So bila kata-kata, so R pula dia ada R positif untuk convex surface dan R negatif untuk concave surface. Macam mana saya nak tahu convex dengan concave? So kalau saya spherical surface, spherical surface bukan macam kanta mata awak, bukan untuk pakai kat mata. Contoh kita ada Pyrex ataupun kita ada Burette yang dekat awak punya lab tu kan. So bahagian bawah dia, dia adalah curve. Dia glass. So glass. So kalau kita buat macam ni, so bahagian bawah ni adalah curve. So mata awak tengok kat sini. So kita nampak objek kita kat mana. Itu adalah spherical surface. Satu bahagian. Ataupun saya tengok satu aquarium. Aquarium yang bentuk bulatan, yang bentuk curve. Aquarium saya bentuk curve.
Ni aquarium bentuk curve. Ni bukan, ini adalah objek-objek yang kita pakai yang bentuk spherical. Bukan yang awak letak kat mata tu. Itu adalah lens. Lens. So ini untuk chapter ini adalah, untuk subtopik ini adalah spherical surface. So mata awak kat sini. So macam mana saya nak tahu dia adalah positif ke negatif dia punya R? Saya kata awak imagine dia adalah satu bulatan. So dia daripada R. Daripada R. Alright. So daripada mata kita kat sini, so kita akan nampak surface ni adalah convex. Convex. So R-nya adalah positif. So mata kita kat sini, untuk first surface ni kita nampak convex. Kat sini R-nya adalah positif. Tapi untuk second surface ni kita nampak dia adalah concave. So R kat sini adalah negatif. Kedudukan mata tak berubah. Kedudukan mata tak berubah. So awak tengok kat mana? Awak tengok kat mana? So spherical ni macam aquarium lah. So satu bahagian dia adalah convex, satu bahagian dia adalah concave. Ataupun awak tengok globe. Globe yang globe dalam tu ada pokok atau ada salji turun tu kan. Globe ni kan spherical surface. So awak nampak kalau mata kat sini ataupun mata kat sini lah. Kita tukar. So mata kat sini. So R1 awak kat sini. Ni R1 awak. So ni 1 awak. So dia adalah positif. Sebab mata tengok kat sini dia adalah convex. Sebelah sini kita akan nampak yang surface kedua dia adalah R-nya adalah negatif. Boleh? Itu baru dia punya basic lah. Boleh tak? Okey tak? Ya. Yeah. Alright. So kita akan masuk refraction of spherical surface. Baru kita nak masuk. Okay. Alright. So kita ada dua index. N1 dengan N2. Objek kita berada di dalam udara. Ini case dia contoh berada dalam udara. Awak tengok case by case. Kalau objek kita, let's say kita kata kita masukkan globe kita tu di dalam air. So N dia dah berubah. So N1 ini, in this case N1 ni adalah udara, air. Air dia punya index adalah, N nya adalah 1. So objek-objek yang lain, contoh water, contoh glass, perspex, apa semua dia punya N nya lebih besar daripada 1. So apabila objek kita, cahaya dia dapat insiden daripada objek, so masuk pada spherical surface which is the index is more than 1, so dia punya density is higher than 1, higher than udara, daripada air, so dia akan refract. Dia akan refract. So bila refraction berlaku, cahaya dibengkokkan, so N dia adalah N2, so index. So refraction berlaku, so equation yang akan terhasil adalah based on law of refraction semua. So ini adalah equation yang akan terhasil. So the equation of spherical refracting surface is equals to N1 over U plus N2 over V is equals to N2 minus N1 divided by R. R, remember, ada sign convention dia. R dia sama ada positif atau negatif. So, U awak tahulah object distance. V adalah image distance. Okay, so N1. N1 ni apa? Refractive index untuk medium 1. Medium 1 kat mana? Dekat incident ray. Ingat, N1 adalah untuk incident berlaku. Okay, so N2 adalah untuk refracted ray berlaku. Contoh tadi saya kata, macam yang ini, saya ada dua contoh ni tadi. So saya hanya ada satu sahaja surface. So N1 saya adalah air, N2 saya adalah glass. Kalau saya ada globe macam tu, macam ni, saya ada dua refracting surface. So kalau mata saya dekat sini, so N1 saya adalah udara, N1, this. N2 saya adalah globe. Ni N2. Tetapi untuk surface yang kedua ni surface kedua, sebab cahaya akan masuk, dia akan tembus surface pertama dan surface kedua. Surface kedua, N1 saya adalah dia daripada globe. N2 saya adalah dekat udara. Dia refract dekat udara.
Boleh tak? So awak kena kenal pasti siapa incident, siapa refracted. Boleh? Boleh tak ni? Boleh. So kita akan tengok contoh. Nanti awak akan faham apa yang saya maksudkan lah. So N1 dengan N2, that's why saya kata sangat penting awak tahu siapa N1, siapa N2. N1 is refractive index dekat incident. N2 is refractive index dekat refractory. Alright, so kita tengok kalau lah refracting surface dia adalah flat. So R dia adalah kosong sebenarnya. So formula ini R-nya adalah kosong. So kosong, so total, so N1 plus N2 is equals to 0 lah. N1 plus N2 is equals to 0. Okay, so kita akan dapat M is equals to, ini kalau R-nya adalah, R-nya adalah tak ada, dia adalah flat surface. So linear magnification is equals to, so kalau kita tengok kat sini, equation ni kan. Okay, so jadikan N1, linear magnification, dia punya formula is M is equals to HI over HO. Height of image divided by height of object. So is equals to negative N1V over N2U. So tak apa, tak ada, do not worry. So sebab list of formula, benda-benda ni ada. So ini untuk linear magnification. Okay, so yang ini untuk refraction ataupun thin lenses punya sign convention. Kena hafal juga. Tapi kalau awak faham benda ni, awak tak ada masalah, awak tak ada isu. Awak boleh hafal, awak boleh ingat ni, tak ada masalah. So untuk positive sign, kalau real object, dia adalah positif. Apa yang dikatakan real object? Real object, awak kena ingat untuk bila kita tak jumpa virtual object, tapi untuk spherical surface kita ada virtual object. So apa maksud real object? So dia in front of the refracting surface. So, maksudnya kat sini lah, kat saya ada dua ni. So ni adalah, ni refracting surface saya. So objek ni adalah real, in front. Kalau saya punya objek, so saya untuk image pertama ni berada di sini, kemudian yang seterusnya dia berada di sini. So ini dia dah jadi virtual object. So nanti doesn't matter, kejap lagi saya explain. So apakah virtual object? Virtual object ialah mesti at the back of refracting surface. So kita akan jumpa virtual object. So ingat sign convention untuk U, virtual object adalah negatif. So image distance, positif. Real image adalah opposite side of object. Tak sama dengan cermin. Tak sama dengan mirror. Mirror, the real mesti, ni mirror, real, bila kena dia akan reflect. So the real adalah same side. Ni objek awak, ini image awak. Ni objek, ni image. Kalau real dia same side. Tetapi kalaulah glass atau refraction berlaku, kena sahaja kat sini ni objek, so cahaya akan tembus. So berlaku di sini cahaya tembus, so image awak akan berlaku kat sini. Image kat sini adalah the real one. Sebab apa? Logik untuk glass dia mesti cahaya tembus. So dia adalah opposite side. So opposite side of the object adalah real image. Kalau same side of the object, seolah-olah dia berlaku macam cermin. So same side dengan objek. So ini adalah virtual image, so negative sign. Okay, so next adalah focal length. Focal length sebab sign convention ini dia pakai untuk thin lenses. Hari tu saya dah cover sikit thin lenses. So convex lens, positif, concave lens, negatif. So radius of curvature, tadi saya dah explain macam mana saya nak tengok convex ke concave surface, tengok daripada bahagian mata kita. Mana mata kita tengok. So kalau positif, radiusnya adalah convex surface. Kalau concave surface, dia punya radius negatif. Magnification macam biasa, upright, dia adalah positif, inverted adalah negatif. Alright, so kita tengok contoh. Contoh macam mana yang dikatakan kita adalah spherical surface, dia bukan lens, bukan pakai dekat mata. Ni objek-objek yang bentuknya spherical. Okay, a cylindrical glass rod. Okay, so objek kita adalah glass rod.
refractive index ni adalah 1.52. One end is ground to hemispherical surface with radius r is 3 cm as shown in figure. Okay, ni objek kita, so jaraknya adalah 10 cm. Soalannya, the position of image. Maksudnya nak apa? Nak V. The position of image for a small object on the axis of the rod 10 cm to the left of the pole. Maksudnya dia punya objek adalah real, positive. And the next question is the linear magnification. Dia bagi refractive index of A is 1. So glass is 1.52. So just masuk dalam formula sahaja. Dia adalah real object. So dia punya R-nya adalah, kita nampak mata kita kat sini. So kita nampak dia adalah convex. So R-nya adalah positif. Kita kena tahu. So just masuk dalam formula. So N1 bukan NA. N1 over dengan U. N2 over V. So N2 minus N1 divided by R. So ingat, N1 berlaku di mana? Di incident. So N2 berlaku di mana? Di refracted. Ini kena sentiasa ingat. Alright, so masukkan je lah N1 incident dia daripada udara. So kita tahu ni adalah N1 kita. So ini adalah N2, refract dia dekat dalam kaca. So masukkan dalam formula. So dapat, so positif sebab apa? Dia adalah convex surface. So kita dapat positif 20.7. Maksudnya image kita adalah real ke virtual? Real. Real. Di mana berlaku? Adakah same side atau opposite side with the object? Di mana? Opposite. Opposite. Sebab cahaya tembus kan? Cahaya tembus, so opposite side. Off from the object. So awak tahu dah benda ni. Okay, next adalah soalannya tanya linear magnification. So M is equals to negative N1V over negative, N2U. So masukkan dalam equation. So negative. So masuk semuanya. So awak dapat M is negative 1.36. Apakah maksud negatif? Inverted. Very good. Image-nya adalah inverted. What about the size? Apakah image-nya punya size? Sama ada same size, smaller atau bigger? Cepat. Tak dengar. What is the size? Is it smaller, bigger or same size? Smaller. Smaller salah. Jangan terpengaruh dengan negatif. Negatif ini hanya sign convention untuk apa? Untuk inverted. Dia punya number yang awak kena tahu. Dia memainkan peranan dia sama ada dia smaller, bigger atau same size. Kalau HI over HO sama dengan 1, maksudnya 2 cm bahagi dengan 2 cm, awak dapat 1. 1 maksudnya awak apa? Dia punya size. Image-nya same size lah. Kalau lebih besar, kalau 4 bahagi dengan 2, so dapat jawapannya 2. So dia akan jadi bigger. Kalau lebih kecil, 1 bahagi dengan 2. So dapat 0.5. So dia akan smaller. This case, dia punya number berapa? 1.36. Is it bigger, same size or smaller? Same Bigger. size. Bigger. Bigger. Bigger lah ya. Bukan same size. Same size kalau dia punya numbernya sama. Okay? So that's why saya kata penting awak kena tahu magnification ini dia punya sign convention negatif, so kita tahu dia inverted. Tapi dari segi dia punya magnitude yang menentukan dia punya size. Okay? Faham? Faham, madam, faham. Alright, so next kita ada figure 7.12 shows an object O placed at a distance 20 cm from the surface P.
Okay, so ini macam kes saya kata tadi, aquarium tadi ataupun globe tadi lah. Kalau awak ada objek macam ni, kalau awak ada globe macam ni, so awak akan nampak objek. Sebenarnya mata kita nampak yang final objek. Kita tengok satu benda yang bulat. Lepas tu kita nampak kita ada objek depan kita. So kita nampak image di belakang ke di depan ke, kita nampak yang final. Tapi hakikatnya objek ini dia dah lalu pada dua surface. Yang sebelum awak nampak final ni, dia ada dua surface yang dia lalu. So dari segi ray diagramnya, kita kena consider kedua-dua surface ini. So awak tahu apa yang berlaku di sebalik yang awak dapat final ni. Okay So bila nak tahu dia punya final ni, so okay. So soalan ni dia dah buat satu-satu. Okay. Apa soalan dia? Okay, the surface P. Okay, a glass sphere of radius 5 cm. So kalau sini 5 cm. So of course kat sini pun 5 cm. And refractive index dia 1.63. So dia berada dalam air. So kita tahu N1 dia adalah untuk okay. Dia adalah N-nya untuk air adalah sama dengan 1. Okay, so kalau kita tengok, nampak sahaja macam ni awak tahu ada dua surface ni. Okay, untuk surface pertama awak tahu N1-nya adalah air. N2-nya adalah glass. Untuk surface kedua, cahaya dari sini ni. So untuk surface kedua, N1-nya apa? Glass, betul tak? Untuk dia akan refract, N2-nya adalah faham tak? Boleh tak? Boleh tak? Dan barulah awak akan dapat final image. Image awak akan dapat final. Okay, soalan dia kita tengok the position of image formed by the surface P of the glass sphere. Surface P maksudnya dia nak satu surface sajalah. Sama macam soalan yang ke atas ni. Hanya satu surface sahaja. Lebih kurang samalah. Cuma kat sini ada dua surface. Tapi soalan pertama dia nak surface P sahaja. Surface P sahaja. So kita tengok. So kita punya formula N1 over N2. Tak nak NA ya. Awak biasakan N1. Sebab dalam list of formula pun N1 over U. N2 over V. N2 minus N1 divided by R. So kita tahu surface kita yang pertama adalah mata kita cahaya insiden dari sini. So kita nampak dia adalah convex. So R-nya adalah positif. So that's why kat sini masuk positif. So N1-nya adalah air, insiden daripada insiden ray. Kemudian ni adalah refracted ray. N2 adalah refract. So masukkan kita dapat 21.5 cm dia punya V. Image. So dia adalah real, positif. So image berlaku di mana? Daripada kita kira daripada mana? Daripada first surface. Sebab kita sekarang kena kira yang ini. So yang ini sahaja. So image kena sini dia akan refract 21 cm. 0.5 cm. So ini kita tahu dia daripada mana? Mestilah daripada first surface yang ini. Ingat. Yang ini adalah daripada first surface. Surface kita adalah surface P. So 21.5 cm. So tolak dengan yang ini 5 dengan 5. So daripada second surface ini dia adalah 21.5 tolak dengan 10 dia adalah 11.5 cm. So ini image yang pertama. Ini conteng ni. Let's say objek dia adalah positif, upright. So image-nya adalah inverted sebab real. Real dia punya pair mesti inverted. Ni image-nya. Okay. Tetapi image ini, I1 ini menjadi apa? Menjadi objek untuk second surface. Faham tak? Image untuk surface pertama menjadi objek untuk second surface. Sebab mata awak akan nampak final sahaja. Tapi kita pecahkan ini kepada initial first surface dengan second surface. Soalan dia adalah find the position of the final image by the glass sphere. Maksudnya dia nak dua-dua surface. Tapi surface pertama kita dah settle. Kita nak tengok untuk surface kedua. Soalan saya. Objek
dia adalah di sini. Kenapa? Sebab dia adalah image daripada yang first surface. Soalan saya, adakah objek ini real ke virtual untuk second surface? Virtual. Virtual. Very good. Kenapa? Sebab sign convention kita dah kata real object adalah in front of the refracting surface. Virtual object adalah back of the refracting surface. So back of refracting surface, kita punya surface adalah di sini. So dia menjadi back of the refracting surface. So dia adalah virtual object. So that's why kita masuk sign conventionnya adalah negative. So kita masuk second. So jaraknya adalah 11.5. Kenapa? Saya dah explain tadi. Ni image yang pertama, image 1 menjadi objek untuk, jaraknya adalah objek untuk surface yang kedua. So N1 dan kita punya surface ni adalah concave surface. R-nya adalah negative. Okay, so dia punya formula adalah N1 over NU, N2 over V, N2 minus N1. Cuma N1 kita dah berubah sekarang sebab kita punya N1 dia starting incident daripada dalam glass. So 1.63 divided by negative 11.5. Kenapa negative? Sebab dia adalah virtual object. So plus 1 over V. So N2-nya adalah 1 minus 1.63 divided by negative 5 sebab concave surface. Alright, so dapat 3.74. Apakah maksud 3.74 positif? Maksudnya dia adalah real image. Di manakah real image berlaku? Real image berlaku dekat opposite side. Opposite side of the object. Objek saya di mana sebenarnya? Objek saya sebenarnya di mana? Adakah objek saya yang, mana saya punya? Adakah objek saya yang ini objek? Atau objek saya adalah yang ini? Objek saya sebenarnya yang mana? Yang pertama ke yang kedua objek saya? Mana? Objek kita adalah, maintainlah yang ini sebagai objek kita. Kita tak ada sebenarnya objek kat sini, tak ada. Ini adalah imaginary, macam dia sementara. Sekejap benda ni tak berlaku, objek kita tetap yang ini. Bukan benda ni tak berlaku, benda ni berlaku. Tapi kita tak nampak benda ni, kita just nampak final image kita di sini. Jaraknya berapa? Jaraknya tadi kita dapat 3.42 daripada mana? Daripada second surface ni. So 3.42 ini adalah final image kita. Objek kita mana? Objek kita sentiasa refer yang pertama. Tapi untuk second surface, kita ambil objek dia yang ini. Dia sementara sahaja. Tak nampak pun benda ni berlaku. Boleh? Dia adalah Boleh, real. madam. Dia adalah real image. Dia adalah real. So kalau kita tengok real, maksudnya saya punya image tu upright ke inverted? Contoh So dia akan real di sini. Dia akan sini. So apa image yang real saya nampak di sini? So adakah dia upright ke inverted? Awak rasa-rasa kat sini akan dapat apa? Upright ke inverted? Inverted.
Inverted. Inverted. Inverted. Oh, salah. Sebab ini adalah inverted dia. Ini objek. Okay. Kemudian ni adalah real dia akan jadi inverted. Ini adalah objek. Okay. Real ni akan jadi macam ni lah. Faham? Saya akan nampak objek saya macam ni. Image saya yang final ni macam ni. Faham tak? Ya. Tak. Ni objek saya yang pertama. Faham. Objek saya yang pertama. Untuk first surface, saya dapat ini adalah real saya. Ini adalah image saya yang pertama. Ini real inverted kan? Real inverted kan? Untuk second surface, ini adalah objek saya, betul tak? Objek saya ni dah terbalik ni. Objek saya dah terbalik. So saya daripada yang ini, saya akan dapat real lagi. Real lagi. So kalau initial ni saya punya objek dah terbalik, so saya punya final image akan dapat tegak. Sebab real daripada yang ini. Faham, Madam? Boleh Boleh. So dia macam ada, bila two surfaces ni memang awak, tapi kalau dia tanya dia real tu same side ke opposite side? Real image adalah opposite side. Daripada siapa? Daripada objek kan? Objek kita memang sentiasa ini tau. Objek kita bukan yang ini. Ini macam sementara saja. Tapi bila dia ada surface, dia ada dua surface, of course yang ini akan bagi dia punya image. Yang ini kemudian dia akan final image kita dapat daripada mana? Daripada first surface. Macam ni. So dia akan ada complicated sikit lah. Awak kena fahamkan apa dia punya situasi. Tapi sebenarnya soalan dia taklah complicated macam tu. Complicated dia awak tengok, kalau awak tengok dia adalah positif macam ni, positif macam ni, awak tahu dah dia adalah real image. Positif ada bila real image, so dia adalah opposite side. Opposite side of the object. So dia adalah 3.74 at the back of the second surface. Alright, so saya rasa habis. So ingat yang saya nak highlightkan adalah formula ini. Mana formula dia? Okay. The formula, this one formula, awak kena tahu kalau satu surface tak ada masalah. Spherical surface dia, awak tengok N1 dia adalah incident. N2 dia adalah refraction. Tetapi kalau ada dua surface, awak kena tengok. Awak kena set daripada mata awak, daripada start je awak dah tahu. So ini incident, ini refracted. Ini incident, ini refracted. So ini adalah N1, N2. Ini adalah N1, N2. Untuk first surface, ini second surface. So kena hati-hati dengan N1 dengan N2. Itu saja yang saya nak awak kena tahu. Dan R, of course, awak kena tengok mata awak daripada sini. So satu kali saja. Mata tak berubah tempat. So ini adalah convex, ini adalah concave. So positive, negative. So untuk subtopik ini yang penting sign convention untuk N1, N2 itu. Sign convention untuk R dan N1, N2 awak kena tahu di mana incident, di mana refracted. So itu sahaja. So ada soalan tak? Ada soalan tak? Okay, tak ada So meaning that saya dah habis untuk